Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku akan buat comparison dan juga sedikit cadangan lah tentang perbezaan antara Netflix, Amazon Prime, Disney Plus Hotstar dan juga HBO Go. So aku just nak bagi tahu jugalah, macam ada setengah orang dia macam dia macam katakan yang kita perlu subscribe Netflix saja. Okey, kita tahu subscribe Disney Plus saja. So apa sebenarnya setiap laman perstreaman ni dia ada perbezaan dia. Jadi aku nak bagi tahu yang itulah, apa perbezaan Netflix, apa perbezaan Amazon Prime, apa perbezaan HBO Go dan juga apa perbezaan HBO Go. Okey, itu setiap benda ni, setiap laman web ni, semua perstreaman ni boleh diakses di handphone, tapi aku akan gunakan screen Windows lah untuk aku tunjukkan perbezaan setiap perstreaman ni dalam video kali ni. Okey, so sebelum tu, jangan lupa subscribe dulu dan pastikan kalau jumpa Google Form dekat bawah tu, tolong boleh isi, boleh isi borang tersebut, Google Form tersebut, mana tahu kok nanti menang hadiah. Tapi untuk sesiapa yang tonton video ni selepas daripada bulan November, rasanya tak ada lah, aku dah buang dia punya Google Form tu. Isilah dekat bawah tu, kok menang. Kita intro dulu. Okey, kita akan start dengan laman perstreaman yang paling popular sekali, iaitu Netflix. So apa yang apa tengok sekarang dekat depan ni ialah interface untuk Windows Windows. Kalau untuk laptop, untuk handphone apa semua tu ialah laman memang kita dah biasa kan. Aplikasi ni boleh di-download di Microsoft Store. Dan kita tak perlu nak tengok pakai browser. Kalau kita tengok dekat sini, sekadar nak sharing sahaja, inilah banyak gila aku punya continue watching. Aku tak tahu pasal apa aku pilih untuk tonton banyak-banyak sangat ni, tapi itulah dia. Kalau kita tengok sekat sini, kekuatan terbesar Netflix ialah dia punya library yang sangat-sangat besar. Kita tak dapat nafikan yang kalau kita tengok Amazon Prime ke, kita tengok Disney Plus ke, kita tengok HBO Go, kita memang akui yang memang Netflix mempunyai library yang sangat-sangat luas. Kekuatan yang paling besar sekali untuk Netflix ni semestinya adalah dia punya Netflix original, di mana Netflix ni dia deal dengan studio-studio yang tertentu. Dia akan beli movie tersebut ataupun series tersebut dan dia akan labelkan dia sebagai Netflix original. Dan bila mana dia labelkan sesuatu karya itu sebagai Netflix original, maka karya tersebut tidak akan dapat dilihat dan ditonton di mana-mana perstreaman yang lain. So itu adalah kelebihan dia. Satu lagi, Netflix ni dia banyak gabung dengan studio-studio besar dan dia orang pun publish dan terbitkan filem-filem Netflix original dia orang yang tersendiri. So yang itu menjadi tarikan terbesar lah kepada siapa yang nak langgan Netflix. Harga langganan Netflix ni banyak. Ada yang dari RM18, ada yang RM30, ada yang RM45, ada yang RM50 dan macam-macam. Yang penting jangan duk belilah dekat Shopee tu, sebab yang Shopee tu ialah akaun yang hack. Akaun yang dihack, merana sungguh orang yang bayar dengan betul-betul ni. Yang lain tu hampa duk beli benda-benda yang murah-murah macam tu. Kekurangan Netflix sebenarnya aku tak banyak sangat benda yang nak bagi tahu. Cuma aku nak katakan yang kebanyakan daripada kualiti filem dalam Netflix ni, filem lah especially lebih banyak kepada just nak isikan katalog. Maksudnya dia macam utamakan kualiti tapi melebihkan kuantiti. So itu antara kekurangan Netflix lah. Jadi kalau tidak hairanlah kita tengok banyak filem-filem Netflix original ni, rating ni memang sangat-sangat rendah. Bukanlah rendah sampai 1/10, bukanlah sampai 2/10, tapi macam memang sederhana saja. Jarang ada filem-filem Netflix original yang sampai ke tahap
certified fresh for kalau nak kata Rotten Tomatoes lah kan. Tapi kalau nak bercakap pasal siri Netflix, memang kualiti dia memang terbaik. Okey, jadi so kalau siapa yang interest langgan Netflix untuk tengok dia punya siri berbanding dia punya filem, memang puas hatilah. Sebab kebanyakan siri-siri yang dibikin oleh Netflix memang selalunya viral. For example, macam sekarang ni kan kita ada Squid Game kan, macam sebelum ni kita ada Money Heist kan, betul kan aku kat situ dekat pronunciation. Lepas tu kita ada macam-macam lah benda yang memang kekuatan dia ialah Netflix ni dia punya promotion untuk setiap benda yang diorang buat tu memang sangat kau-kau, dan benda tu antara kekuatan dan juga kelemahan Netflix. Okay, dan paling penting sekali lah aku nak beritahu yang Netflix ni memang dia meraihkan kebebasan. So kita faham-faham sajalah yang kebanyakan siri-siri dia ni mempunyai elemen-elemen LGBT, elemen-elemen yang tidak sesuai ditonton oleh kanak-kanak. Tapi don't worry, dia orang ada advice lah dekat situ. Tapi kalau katakan kita ni nak tengok benda tu atas kita punya nasihat lah, kita punya pemikiran sendiri. Kita dah besar lah, dah pandai lah, pandai fikir lah yang buruk dan yang baik. Okay, so kita akan pergi pula ke Amazon Prime. Okay, so ini ialah interface untuk Amazon Prime bagi interface untuk Windows. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dekat atas ni yang terkini ialah Amazon Prime dah start buat pertukaran, di mana dulu memang pelanggan-pelanggan Amazon Prime perlu bayar dalam bentuk USD. Okay, so bila kita convert ke dalam ringgit Malaysia, kadang-kadang ada bulan tu kita terpaksa bayar RM26. Kadang-kadang ada bulan tu kita terpaksa bayar RM25. Dia naik turun mengikut kadar currency pertukaran tu. Tapi sekarang ni bila kita update your account, okay, automatically kita akan dapat harga rata lah, iaitu RM25 sebulan. Okay, aku pun tak buat lagi pertukaran tu, nanti aku akan buat nantilah. Kalau tengok dekat sini, dekat continue watching aku ada 4. Okay, iaitu Borat American Lockdown and Debunking Borat. Lepas tu ada Sarpata Parambarai, aku tak habis-habis tonton lagi. Filem ni best, tapi masa aku terlalu banyak dengan kerja-kerja lain jadi tak sempat nak habis. Lepas tu kita ada The Terror. Lepas tu aku ada Transformers Age of Extinction, yang mana aku sedang buat marathon lah. Okay, dan kalau nak cakap pasal kekuatan Amazon Prime ni ialah bagi penggemar filem Hindi ataupun filem Tamil ataupun filem Telugu. Amazon Prime memang banyak sebab dia orang bekerjasama dengan syarikat ataupun studio-studio di India. Okay, so sekarang ni di era COVID-19 ni kan, so kebanyakan filem-filem Tamil, filem Telugu, filem Hindi memilih untuk menayangkan diorang punya filem dekat Amazon Prime. Tak semualah studio yang pilih untuk tayang dekat Amazon Prime, tapi aku boleh katakan dalam 80% filem-filem Hindi memang memilih untuk tayang dekat Amazon Prime. Sebab ada setengah-setengah streaman di India tu memang kalau dia tayang itu memang untuk India sahaja. Luar negara memang tak boleh akses. So kalau Amazon Prime ni memang semua satu dunia boleh akses. So aku nak bercakap, kalau katakan siapa yang nak subscribe Amazon Prime ni, kalau bagi penggemar filem-filem Hindi, filem-filem Tamil, filem-filem Telugu, memang sesuai. Kalau nak tengok filem-filem barat, filem-filem luar lah, maksudnya bukan filem-filem Bollywood, aku rasa katalog dia memang sangat-sangat sikit. Okay, sangat-sangat sikit. Jadi ada lah juga, cuma dia macam tak terlalu latest, kecuali dia punya Amazon Prime original. Nak dibandingkan Netflix dengan Amazon Prime ni, dari segi kualiti Amazon Prime lebih bagus. Sebab kalau macam aku cakap tadi, Netflix ni dia lebih pentingkan kuantiti daripada kualiti. Tapi Amazon Prime pula dia lebih pentingkan kualiti daripada kuantiti. So walaupun dia punya katalog dia agak sikit, tapi banyak daripada dia punya siri-siri dan dia punya filem memang berkualiti lah, maksud aku. Maksudnya kita tengok filem dia, memang kita tengok something yang memang puas hati.
Macam for example kan, kalau kita tengok dekat sini, Amazon original dia seperti The Tomorrow Wars kan, Solos, The Tomorrow Wars, walaupun ada review yang mix, tapi tetap menjadi perbualan. Maksudnya dia pentingkan kualiti lah daripada kuantiti, dan terpulang lah, macam ada yang orang yang pentingkan katalog yang banyak kan. So kalau siapa yang nak katalog yang banyak, pergi ke Netflix, dan pada masa yang sama langgan Amazon Prime. Sebab pada aku, ada orang cakap, oh tak payah langgan Netflix, kita langgan Amazon Prime. Kita tak boleh pilih, sebab dua-dua perstreaman ni memang ada macam lompong-lompong kosong yang perlu diisi. Maksudnya ada filem yang ada di Netflix dan ada filem yang ada di Amazon Prime. So kalau nak tengok semua katalog yang lebih luas, langgan dua-dua. Okey, langgan dua-dua. Okey, kita pergi pula ke HBO Go. Okey, HBO Go ni ialah aplikasi yang dekat Malaysia lah. Jangan tanya pasal apa aku tak buat HBO Max, sebab HBO Max belum sampai dekat Malaysia. Jadi interface HBO Go ni is very very simple. Okey, dan kita tak boleh access dia menggunakan application dekat Windows. Itu satu kelemahan dia lah. Maksudnya kita kena tengok dia melalui Google Chrome, Mozilla Firefox atau browser-browser lain. Okey, nak tengokkan dekat sini interface yang versi mobile lebih bagus lah daripada versi website ni. Kalau kita tengok dia punya atas ni very simple. Okey, dan dekat watchlist ni barulah kita boleh tengok apa yang kita tonton. Okey, disebabkan ia ialah di bawah Astro, kita boleh pilih lah untuk langgan melalui dua cara. Satu, melalui bayaran secara Google Pay, dekat Google Pay, dan satu lagi melalui bayaran dengan link kepada Astro. Kalau nak dibandingkan katalog-katalog dalam filem ni, dalam HBO Go ni, dia lebih mengutamakan filem-filem daripada syarikat Warner Bros. Netflix tadi dia lebih melebihkan, kalau syarikat luar, studio luar, dia lebih kepada Sony Studios. Kalau katakan HBO Go, dia orang lebih kepada Warner Bros. Kalau kita tengok dekat sini, Space Jam, The Purge, semua ini ialah filem-filem di bawah penerbitan rumah Warner Bros. Warner Bros. Adalah filem-filem luar, tapi dia orang akan singgah di Netflix dulu. Lepas tu, lepas beberapa bulan baru dia akan masuk ke sini. Jadi kalau nak bandingkan dia punya kuantiti dan kualiti, kualiti dalam filem-filem dalam HBO Go dan siri dia pun memang agak-agak bagus, sebab filem dia lebih kepada filem-filem yang memang ditayangkan dekat pawagam. HBO Go ni dia jarang ada filem yang HBO Go original yang ditayangkan dekat tempat dia saja. Maksudnya mostly 80% macam tu filem-filem dekat HBO Go ni dia memang ambil dari pawagam. Maksudnya filem tu memang ditayangkan dekat pawagam. Jadi mindset bahawa filem HBO Go ni tak bagus memang tak ada lah kan. Memang semua filem-filem yang pawagam, yang mana kita perlu tunggu lah beberapa bulan barulah dia masuk ke dalam HBO Go ni, dan kita boleh layan. Cuma kelemahan yang ketara ialah filem dia cepat keluar. Maksudnya kita lambat saja tengok. Mungkin dalam 5-6 bulan macam tu, filem tu dah hilang. Hilang maksudnya dia dah keluar daripada situ. So senang nak bandingkan. Kalau siapa yang ada HBO dekat TV, dekat Astro tu, kalau filem tu ada dekat HBO dekat situ, yes, kita boleh tengok dekat HBO Go. Dia connection. Dan yang paling penting sekali, yang paling best lah pasal HBO Go ni, yang tak ada dekat Netflix, tak ada dekat Amazon Prime, ialah live TV. Live TV ni maksudnya kalau kita tidak ada Astro, kita sebenarnya langgan sekali serentak dengan 6 buah channel, iaitu HBO Go, HBO Signature, HBO Hits, HBO Family and Cinemax. Paling best sekali kalau kita langgan HBO ni, memang kita akan langgan dengan seperti mana yang tengok dekat TV, dekat Astro tu, benda yang sama sahaja, siap dengan, kalau kita tengok dekat sini, ada subtitle bahasa Malaysia, Cina, English, dan paling best sekali ada audio dalam bahasa Malaysia kan. Kalau kita tengok dekat HBO, dekat TV tu kan, memang ada bahasa Malaysia. Memang dekat sini pun ada bahasa Malaysia untuk live TV.
live TV dia sahajalah. Tapi untuk HBO Signature, untuk HBO Hits dan juga Cinemax ni, okay, memang tak ada subtitle, tak ada audio dalam bahasa Malaysia lah. Okay, tapi ada dalam bahasa-bahasa yang masih boleh kita fahami. Cuma HBO ni yang ada dalam audio bahasa Malaysia. Okay, audio bahasa Malaysia. Yang lain ni sekadar boleh tengok sajalah. Kita akan dapat ni. So memang benda ni tidak ada dekat mana-mana perstreaman, dan ini ialah kekuatan terbesar HBO Go. Okay, harga dalam RM35 macam tu tak silap. Kita boleh tengok sekali dengan live TV dan juga tengok movie ikut suka hati kita, iaitu on demand. Okay, last sekali, okay, kita akan bercakap pasal Disney Plus Hotstar yang baru masuk beberapa bulan lepas. Benda ni, okay, siapa yang tahu Disney Plus Hotstar, nama pun Disney, so filem-filem dia ialah mengutamakan daripada penerbit Disney. Dan seperti mana yang kita tahu, Disney dah beli kan 20th Century Fox, jadi kebanyakan filem-filem 20th Century Fox pun memang ada dekat sini. Kekuatan dalam Disney Plus Hotstar ni semestinya filem-filem Marvel lah kan, sebab orang langgan Disney Plus ni, tarikan terbesar dia adalah filem-filem MCU. Okay, dan juga Disney. Kalau aku, memang aku tak akan tengok lah filem Disney ni, bukan filem untuk aku, bukan makanan aku lah maksudnya. Tapi kalau kita tengok dekat sini, kekuatan yang terbesar dia ialah filem-filem macam siri-siri MCU siri-siri original tu kan. Tapi kelemahan terbesar dia ialah kualiti. Okay, kualiti dia punya visual. Aku tak dapat nak faham lah kenapa Disney Plus Hotstar ni boleh hantar dekat kita visual dengan bayaran yang berpatutan macam tu, visual yang lebih teruk daripada VCD. So benda tu memang agak mendukacitakan lah, especially kalau kita perasan filem-filem yang berdurasi lebih daripada 2 jam, memang kualiti dia memang agak kacau lah. Maksudnya kita nak stream, walaupun aku tidak ada TV yang 4K, kita nak feel 1080 pixel tu pun memang tak sampai lah. Memang nak rasa high definition tu memang teruk. Okay, jadi itu antara kelemahan ketara dia, iaitu kualiti. Dan bagi yang gemarkan tonton drama-drama pukul 7 pun, Disney Plus ada buat kerjasama lah dengan Media Prima. Jadi benda tu antara kekuatan juga kot. Tapi pada aku lebih suka untuk tonton Disney Plus Hotstar ni untuk siri-siri MCU original dan filem-filem Tamil dia. Sebab Disney Plus Hotstar ni ialah perstreaman daripada India. Okay, jadi kebanyakan filem-filem Tamil dia pun memang akan ditayangkan dekat sini. Tapi kalau kita tengok filem-filem Disney Plus Hotstar India, diorang punya version akan lebih awal. So lepas diorang habis tayang dekat India, akan masuk dekat Disney Hotstar Malaysia. Okay, jadi itu sajalah kot comparison between Disney Plus Hotstar, HBO Go, Amazon Prime dan juga Netflix. Okay, harapnya sekadar dapatlah buka mata sikit. Kita nak langgan yang mana satu. Tapi kalau ada bajet, okay, langganlah semua. Okay, langganlah semua. Dan pastikan ada masa lah untuk tonton kan. Kalau tak ada masa, nanti rugi kan. Okay, so itu sajalah video ni sekadar ringkas saja untuk explain dan fahamkan. Kalau ada benda yang aku tak cakap dan ada soalan yang mungkin tidak terjawab dalam video ni, boleh komen kat bawah tu, dan insya-Allah aku akan cuba jawab sebaik mungkin. Dan sekarang ni aku nak update ni Prime Video ni daripada harga biasa kepada harga Malaysia. Okay, so itu sajalah. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.